فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah kita dapat sama-sama lagi pada kesempatan malam ini untuk kita melanjutkan pengajian Alkitab kita, insya-Allah, kitab Al-Irsyadat Al-Jami' fi ma yata'allaqu bi salat al-jamaah, dan itu sebahagian daripada kitab Sabilul Muhtadin, ya, insya-Allah. Dan yang kita telah bicarakan dahulu, insya-Allah kita akan sambung pada muka surat yang keempat. Surat yang keempat dalam golongan itu dia punya syahadat atau syahadat yang diperhatikan. Baik, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumil darain amin. Dikehendaki dengan tanda Islam yang terlebih besar itu, yaitu sembahyang, dan kenyataannya itu mengajarkan dia dengan berjamaah. Maka jika tiada nyata tanda yang tersebut itu, tiada gugur fardu kifayah atas mereka itu, dan tiada gugur dosa atas mereka yang tiada mendirikannya. Apa dia ni? Kalau tuan-tuan masih ingat, kita menguraikan dahulu berkenaan dengan fardu kifayah. Salat Jumaat dan salat berjamaah ni hukumnya fardu kifayah. Dan fardu kifayah itu macam mana yang dikatakan berlakunya fardu kifayah itu? Adakah macam mana kita dah faham orang lain buat kita tak payah? Ataupun yang kita faham juga, kalau sekiranya ada 2-3 orang saja dalam qaryah kita ni menghidupkan jemaah di masjid ataupun di surau, maka yang lain itu tak berdosa. Jadi yang ni yang dibincangkan oleh ulama kita atau pengarang kitab kita ni. Ada penggunaan fardu kifayah itu ialah apabila nampak syiar Islam tu. Jadi kalau sekiranya 2-3 orang saja ramai sembahyang, sedangkan dalam qaryah itu ada 2,000 orang, maka yang itu tak menggambarkan syiar, tidak menggambarkan syiar yang kata ramai orang Islam di situ. Jadi nak kira terangkatnya fardu kifayah ini apabila nisbah 2,000 tu, bila mai tengok tu ramai setengah masjid kena, makmulah kefarduan untuk berangkat, dan orang yang tak mai jemaah itu tidak berdosa. Kalau sekiranya tak sampai ke peringkat yang macam tu, maka yang tak mai ini berdosa, yang mai ini terlepas dari farduannya. Jadi sebab tu kena usaha bagi ramai, kena usaha bagi ramai sembahyang berjemaah tu. Sebab dia tak boleh kita tolak kepala mereka buat, kita tak payah. Jadi tak boleh sampai kita anggap sebagaimana kita anggap selama ni. Kerana kepaduan fardu kifayah itu dia berkehendakkan kepada adanya syiar Islam pada qaryah itu, banyak ramai itu. Sebab itu dia kata, ya, tanda Islam yang terlebih besar itu ialah pada ibadah solat itu. Satu, orang ramai. Yang kedua, pada ibadah solat yang kita buat. Yang kita nampak ramai, kita dapat kenuri. Itu ramai. Itu kalau kenuri itu tanda kampung tu ramai, kita buat kenuri dulu. Pasti ramai. Jadi maknanya ramai orang kampung tu dengan sebab kenuri, maka kena begitu juga ramai orang yang ramai sembahyang berjemaah. Jadi hak yang di qaryah ni asalnya dah terangkat kot harap-harapnya dah. Sebab ramai lah. Yang ramai ni setelah masjid dah, setelah masjid pun pasal SOP lah. Kalau tak SOP mungkin dua soft saja kan, tapi sebab SOP sampai 5 soft, ya okey lah. Jadi kita harap perangkat lah, sebagaimana yang disyaratkan ni. Baik, maka sekiranya mereka semua atau setengah daripada mereka enggan daripada mendirikan jemaah, maka hendaklah diperang akan mereka itu oleh sultan ataupun naibnya. Orang ni bukanlah diangkat senjata bunuh mereka, maknanya kena kuat kuasakan, undang-undang denda apa-apa sebagai bentuk takzir. Bukan sampai kena pergi perang. Tadi betul-betul macam perang, kita boleh perang. Jadi disebut tahrir dah pula, kan? Yang ni bukan maksud perang ni kita pergi bunuh daripada. Maksud perang ni maksudnya kita kena kuat kuasakan undang-undang
yang memberi takzir. Takzir ni maknanya memberi satu ancaman, takutlah kena denda apa, ataupun kena pulau ke, tapi sembahyang jemaah ni kita tak pergi rumah dia kan. Itu siapa yang kena buat? Sultan. Bukan musim Farah. Dari musim Farah dia akan jadi fitnah. Jadi sultan di sini dia telah turunkan, kalau di Penang lah, dia telah turunkan kuasanya kepada Jaid Ma'id, yang di Ketua Ma'id. Ketua Ma'id sekarang ni timbalan TKM, timbalan Ketua Menteri Insinyur Taqiyuddin. Dia antara orang yang ada kuasa untuk nak menentukan sesuatu berkaitan dengan hukum-hukum agama. Bukan hukum maknanya penentu kepada kuasa. Atau naibnya ni, naib kalau kata nisbah tempat kita dah ni PTDF, Pegawai Tadbir Agama. Pegawai Tadbir Agama tu naib kepada sultan. Hak sultan telah dinaibkan kepada YDP sebab kita tak ada sultan, yang ada hanyalah yang di-Pertuan Agama. Itu negeri Islam. Kalau negeri-negeri yang ada sultan, apa-apa pun mereka kena laporkan kepada sultan lebih dahulu. Jadi sultan itu dia termasuk dalam ulul amri. Sebagaimana sebut dalam Al-Quran, atiqullah wa atiqur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ulul amri termasuk dalam satu kepatuhan yang kita kena taati. Selagi mana dia taat kepada hukum Allah dan juga undang-undang ataupun perkara yang ma'ruf, maka wajib kita turut. Tapi kalau sekiranya dia ajak kepada perkara yang mungkar, kita tak wajib ikut. Itu syarat atiqu ulil amri. Baik. Okey, seperti hukum sekalian fardu yang kifayah yang lain, maka diketahui daripada sekalian yang tersebut itu bahawasanya berjamaah pada sembahyang sunat itu bukan fardu. Jadi sembahyang jemaah pada sunat bukanlah dikira sebagai fardu, tetapi hanya sunat jua pada sesetengah daripada sembahyang sunat. Yang apa yang sunat ni? Tarawih. Itu memang satu yang telah dikatakan dan ma'ruf dan di kalangan kita, ataupun sembahyang sunat raya, itu juga termasuk dalam yang ma'ruf. Dan sembahyang sunat raya ni dia tak termasuk dalam fardu kifayah ni. Dia tak termasuk sembahyang sunat raya, tapi hak raya tu yang paling ramai. Tak pernah pasti pun dia main. Sebab nak kata rasa raya tu kena main sembahyang raya. Itu orang kita itu pernah orang buat. Orang katakan buat satu perumpamaan, dia kena masjid hanya setahun sekali, ataupun setahun 2 kali. Itu sembahyang raya. Sembahyang raya puasa, sembahyang raya haji, 2 tu saja. Sembahyang raya tak mahu. Jadi hak sembahyang sunat tu dia tak termasuk dalam fardu kifayah ni. Yang masuk fardu kifayah ni ialah sembahyang fardu, termasuklah sembahyang Jumaat. Jadi sembahyang Jumaat ni dia ada pula perkiraan yang tertentu. Walaupun ada khilaf berkenaan dengan bilangan berapa orang yang boleh dikira sebagai saf fardu Jumaat tu, tapi ittifaq ulama, maknanya sepakat para ulama, setuju semua ulama dalam mazhab bahawasanya 40 orang itu adalah syarat minimum untuk mengesahkan sembahyang Jumaat. Kalau tak cukup, tak sah. Sebab mendalilkan kepada perbuatan Nabi, yang Nabi mula melaksanakan ibadah Jumaat apabila Allah Ta'ala turunkan kefarduan itu dengan ditunaikan sebanyak 40 orang. Lepas itu dituruti selepas daripada itu dilakukan oleh para sahabat lebih daripada bilangan tersebut. Dan itu juga sembahyang Jumaat ini dikira pada pelaksanaan pada satu hari. Nanti insyaAllah kita akan cerita dalam bab nanti berkenaan dengan solat Jumaat, bagaimana syarat-syaratnya. Jadi kita faham kat sini fardu kifayah ini iaitu tentang solat berjemaah hanya terkait dengan sembahyang fardu sahaja. Dia keluar dari arti kata sembahyang sunat. Sembahyang sunat dia tak termasuk dalam kefarduan itu. Nak buat tak apa, tak buat pun tak apa. Jadi sembahyang fardu itu tak termasuk. Sembahyang raya pun tak termasuk. Sebab itu kalau nak sembahyang raya berbilang-bilang tempat pun tak ada masalah. Mana kalau di masjid buat
di rumah kita pun buat, di mana-mana pun buat, tak ada masalah. Sebab dia tak ada syarat mesti 40 orang dan berkumpul semua ahli qaryah pada satu tempat. Tapi sembahyang Jumaat sembahyang Jumaat dia syaratnya mesti kumpul semua ahli qaryah pada satu tempat dan mencukupi bilangan lebih daripada 40 orang. Tapi ada kaum-kaum dhaif yang kata 15, yang kata ada 12, yang dulu kita pernah pakai sat bilang 3 per 4 itu kan. Apabila berlaku PKP yang tak boleh pergi mana-mana, masjid pun terpaksa ditutup buat seketika untuk nak redakan keadaan, nak kawal, maka kita terpaksa ambil kaum yang dhaif untuk melaksanakan juga kefarduan Jumaat itu. Jadi maknanya ada sandaran-sandaran dia yang kita buat tu, bukan hanya kita pakai ikut comot-comot kita, tapi ada sandaran-sandaran dia dasarkan kepada hujah-hujah para ulama, mengikut kepada dalil-dalil yang qat'i daripada hadis dan juga perbuatan salafus saleh tentang perbuatan tersebut. Itu bab sembahyang Jumaat. Baik, habis. Jadi kita faham berkenaan dengan kadar penyempurnaan kifayah itu, fardu kifayah. Baik, kemudian sembahyang yang tidak menghubungkan kepada Jumaat, solat Jumaat. Sembahyang yang tidak menghubungkan kefarduan solat Jumaat. Dan demikian lagi tiada gugur fardu berjamaah pada sembahyang fardu yang nazar dan fardu yang qadha, dan tiada fardu berjamaah bagi perempuan. Jadi maksudnya, kalau sekiranya kita buat secara berjamaah, tiada gugur fardu berjamaah pada sembahyang ni. Sebab sembahyang ni fardu yang nazar ni maknanya adakah sembahyang fardu yang nazar? Kata ni tak ada apa. Hak yang fardu tetap fardu, nazar tetap nazar. Tapi dia tak, cuma dia fardu takdir. Kalau sekiranya ada orang yang memfardukan juga sembahyang dan menazarkan dengan sembahyang fardu, maka sembahyang secara berjemaah itu tak gugur dari segi kefarduannya. Maknanya kalau dibuat satu kelompok, kemudian hak yang fardu yang memang kena buat secara tunai ni, macam mana? Jadi hak tunai ni kena buat juga. Maknanya tak gugur dengan sebab adanya sembahyang yang sekelompok orang buat sembahyang fardu yang bersifat nazar. Tapi tak berlaku yang ni fardu takdir. Dia kata kalau sekiranya ada orang yang buat sembahyang fardu nazar sekalipun, maka sembahyang fardu yang tunai ni tetap kena buat secara berjemaah. Maknanya tak terangkat hak kefarduan yang asal. Boleh faham betul tak? Sebab yang ni fardu takdir saja, maksudnya ada ke fardu nazar Ustaz? Ada. Tapi kalau ada sekalipun, hak yang kefarduan asal ni tak terangkat dengan sebab hak fardu nazar tadi. Ataupun fardu yang diqadhakan, dia buat secara berjemaah pula. Maka satu kampung tu terlena habis sembahyang, tak sembahyang pagi tu sembahyang subuh, pukul 8 orang mungkin. Semua tak tahulah kemungkinan kumpulan macam tu kan. Jadi kalau sekiranya tak buat berjemaah, secara qadha sekalipun, maka kefarduan itu masih tak pangkat. Dia kena buat juga. Dia kena buat juga sembahyang secara berjemaah. Kalau tak buat, dosa satu kampung. Contoh macam ada surau kan. Sebab tu surau dengan Jumaat yang mana lebih utama? Dengan masjid. Surau dengan masjid yang mana lebih utama? Masjid lah. Kalau surau, contoh ada setengah tempat, Zuhur dengan Asar tak buat sebab tak ada orang, bakat pergi kerja semua kan. Maghrib dengan Isyak baru ada. Subuh tu gagah-gagah Sabtu Ahad. Waktu lain Zuhur Asar tak ada. Macam mana di situ tu? Di situ dia tak termasuk dalam kategori hak yang menghidupkan masjid, sebab tunggak pada satu qaryah ialah masjid. Jadi masjid ni yang kena imarahkan. Sebab tu ada orang tanya, Ustaz, antara masjid dengan surau yang dekat-dekat lah. Macam isu ni mah ada orang bertanya selalu. Rumah dia dekat dengan surau, lepas tu masjid pun tak berapa jauh daripada rumah dia. Mana azan tu dengar lah masjid tu. Hak yang surau dekat rumah dia. Jadi hak mana satu dia nak imarahkan? Mana satu dia nak imarahkan? Tengok pada keadaan. Kalau sekiranya dia tak pergi
syiar, maknanya tinggal 3-4 orang lah. Dengan sebab ada surau, tiba-tiba surau yang lebih ramai daripada masjid, maka tak pangkat lagi hukum fardu kifayah. Sebab yang utama ialah kita mengimamkan masjid. Hak surau itu tutup utama, sebab bukan surau untuk keutamaan, masjid boleh menjadi keutamaan. Kalau sekiranya masjid dengan surau tak jauh, tapi kalau surau tu jauh daripada masjid, tak dengar. Kalau pakai speaker pun tak dengar kan. Masjid tak dengar, surau pun tak dengar, jauh semua lah. Ialah mungkin dalam 1,5 km, jarak lah. Jadi kalau sekiranya jaraknya jauh, dan walaupun itu dia termasuk dalam satu qaryah masjid ni, maka dia kira terasing. Pasal apa dia termasuk dalam qaryah juga? Mungkin sebab hak qaryah masjid ni, kalau sekiranya tak digabungkan surau-surau ataupun zon kecil-kecil ni, kampung-kampung kecil-kecil ni, maka menyebabkan qaryah itu tak aman. Jadi sekiranya dia menghidupkan surau dengan sebab jarak surau dengan masjid itu jauh, maka mengibaratkan tempat yang lebih utama, walaupun masjid itu menjadi keutamaan. Awal tadi kita cerita masjid dengan surau dekat, kan? Jadi kalau masjid dengan surau dekat, dia kena pilih masjid yang lebih utama. Tapi kalau masjid dengan surau jauh, kan, maka dia pilih yang mana dekat dengan dia untuk mengibaratkan salah satu daripada masjid ataupun surau. Sebab itu lambang kepada Syiah juga. Hanya lambang pada dia punya kampung tu ada surau. Surau tu menjadi syiar kepada penduduk, walaupun penduduk ada dalam 3 orang. 3 orang tu campur lagi perempuan lah. Mungkin ada 150 orang ataupun 100 orang lagi. Ada perhitungan perempuan. Jadi dia kena hidupkan, kalau ada surau kena hidupkan. Macam satu taman lah. Dan taman ada satu taman ada satu surau, satu taman ada satu surau. Maknanya lambang syiar pada taman itu adanya surau. Jadi dia kena hidupkan surau itu. Tapi kena bahagilah. Kalau sekiranya pakat buat di taman-taman masing-masing, tiba-tiba masih lebih sikit, tak melambangkan pula bahawasanya penduduk di situ ramai, maka kena berikhtiar untuk kita bahagikan antara surau dengan masjid. Sebab itu ada setengah-setengah tempat pada isu ni timbul ni, dia ambil orang surau itu sebagai indikir. Maksudnya setiap surau akan jadi indikir di masjid, dan mereka bertanggungjawab untuk mengibaratkan pula di masjid. Buat program-program untuk mengibaratkan masjid. Di surau hanya beri kepada orang yang tua ataupun uzur ataupun kanak-kanak yang susah nak main ke masjid, manakala orang muda main ke masjid untuk menghidupkan masjid. Jadi kita pakat elok untuk kita memberi antara surau dengan masjid di hak dia, dan untuk kita mengibaratkan kedua-duanya sekali. Jadi kita kena tengok yang mana satu yang lebih utama untuk kita pastikan. Sebab itu kalau kita bina surau, kena pastikan dia hidup. Dan kalau ada masjid, kena pastikan masjid itu ada tanda-tanda syiarnya. Baik. Jadi maksudnya di sini yang kita bercerita ni, sembahyang tidak mengukurkan kefarduan jemaah. Maknanya jemaah itu tetap kena buat walaupun fardu qadha telah dilaksanakan. Kena buat juga hak fardu tunai ni. Kemudian yang ketiga, dan tiada fardu berjemaah bagi perempuan. Orang perempuan tidak dianggap sebagai orang yang termasuk dalam kategori fardu kifayah. Ada 3 orang lelaki, 60 orang perempuan yang belakang. Nampak ramai-ramai, tapi ramai orang perempuan, maka kefarduan fardu kifayah pada orang lelaki yang tak ramai itu tak pangkat. Tak ramai itu dosa. Walaupun yang ramai itu orang perempuan, dia tak pangkat kefarduan kepada orang lelaki. Jadi maksudnya itu kita kena faham betul lah, kena kempen lah supaya ramai berjemaah. Baik, kemudian tidak dikira sebagai kefarduan fardu kifayah juga yang mai sembahyang tu khonsau. Khonsau ramai itu khonsau. Dia beza khonsau dengan maknyam. Yang itu kejadian, yang ini kejadian. Beza kan?
Hak yang maknya tu jadian. Dia buat ni hak khulsa ni kejadiannya. Allah Ta'ala cipta dia macam tu. Dia ada dua anak kelamin. Tapi dia pun tak pihak kawan lah. Dia sendiri tahu lah. Dan ada benda ni memang ada pun. Cuma kita tak tahu siapa dia yang terlibat saja yang tahu. Jadi kalau dia khulsa, dia tak kira. Walaupun dia mai sembahyang berjemaah, maknanya khulsa ni khulsa muskil. Dia ada khulsa ada dua tuan. Khulsa satu khulsa muskil, satu khulsa yang tak muskil. Khulsa yang muskil ni ialah khulsa yang tak tahu dia punya jantina dia laki ke perempuan. Dia ada dua anak kelamin, laki ada, perempuan ada. Dan keduanya berfungsi. Kedua-duanya berfungsi. Dan biasanya khulsa muskil ni dia biasanya lah dia 6 bulan 6 bulan lelaki, 6 bulan perempuan. Mana dia jelmaan. Bila dia berat pada perempuan, dia akan perempuan lah. Dan kadang-kadang main 6 bulan yang lain pula, dia akan berat pada lelaki. Biasanya dia akan mirip pada perempuan lah. Banyak lembutnya apa semua. Itu khulsa muskil. Dan dia ni tak tahu yang mana satu. Kadang-kadang dia boleh main. Ada juga. Tapi ni jarang sangat berlaku. Dan khulsa ni tak boleh jadi imam pada siapa-siapa. Dia sembahyang dia seorang dan dia boleh ikut imam yang lain. Tak apa, dia boleh ikut orang, tapi orang tak ikut dia. Sebab dia ada dua-dua. Dan satu lagi, khulsa yang tak muskil. Khulsa yang tak muskil ni ialah khulsa yang apabila selepas dia balik, dia dah boleh tentukan dia punya jantina. Dia boleh tentukan masa lahir dia memang ada dua anak kelamin. Tapi selepas dia dah balik, mana dia berat kepada salah satu daripada dua tadi. Sama ada dia berat pada lelaki ataupun dia berat pada perempuan. Kalau dia berat pada lelaki, maka harus bagi dia untuk dia buang ataupun dia tutuplah bahagian anak sulit wanita yang lelaki saja. Tengok yang mana yang berfungsi. Sebab itulah tuan-tuan, pernah satu ketika dulu di Penang waktu Datuk Hassan mantan mufti kita, pernah buat kes ini daripada hospital. Dia rujuk Jabatan Mufti. Lahir-lahir dia rusak. Lahir-lahir budak ni rusak. Ada dua anak kami. Jadi dia bertanya yang mana satu nak bagi depan nak operation lah, nak buat. Jadi itu akan kata biar dulu sampai peringkat dia balik dulu. Sebab nanti kalau kita ialah mak ayah ni mestilah mungkin nak anak lelaki, kan, mungkin juga nak anak perempuan. Tiba-tiba dia pergi buang anak lelaki, besar esok dia ada semangat menjadi lelaki. Hormon lelaki tu banyak. Ataupun dia buang hak yang perempuan, sedangkan dia ada sifat perempuan tu lebih daripada sifat lelaki. Jadi sebab tu kena tunggu sampai dia balik untuk nak menentukan yang mana lebih utama ataupun lebih berat pada dia. Kes ni memang ada, tapi jarang berlaku lah. Belah Kedah dulu biasa mufti waktu tu dia buat pula satu keputusan kepada seorang hamba Allah ni yang dia memang dia tak boleh kahwin lah. Sebab dia ada dua sekali. Dan akhirnya dia mati awal. Sebab dia kemurungan, tak boleh nak kawan dengan orang. Ini masalah sikit pada dia. Ini ujian Allah Ta'ala pada mereka lah. Jadi kita kena support dah kat mereka ni. Kerana sebenarnya betul dia tu unsur yang muskil. Jadi kena orang kata apa, dan dia pun kena pergi jumpa orang yang otoriti lah, nak menentukan status dia macam mana, nak amal ibadat dan sebagainya. Dan ada juga isu nak nikah. Sebab tu di Matang dulu kalau tak silap, sebab saya pun terlibat dengan muzakarah haji kebangsaan, ada pernah kami bincangkan tentang isu khunsa yang pergi Mekah buat haji. Dia ni khunsa muskil. Dia pernah minta kepada pihak pengurusan jemaah haji, dia nak pergi 2 kali. Waktu dia berat pada perempuan, dia nak buat cara perempuan,
Dan satu ketika dia berat kok orang lelaki, jadi dia nak buat macam orang lelaki. Macam mana tu hukumnya? Yang tu yang kami bincangkan. Maka harus mengikut kepada hak yang pemberat kepada fitrah dia itu macam mana, ya? Kemudian ada juga hak yang berkaitan dengan dia bukan punca tapi maknya, yang dikatakan punca jadian. Dia bukan punca betul, tapi dia declare dia punca sebab dia jadian, dia buat. Dia ada satu saja alat kelamin, biasanya lelaki lah. Tapi dia ni orang kata apa, terpengaruh dengan kewanitaan. Mungkin daripada kecil dia asuh macam tu, ataupun mungkin mak dia pun duk niat nak bagi dia dalam perempuan, daripada kecil bagi pakai baju perempuan. Akhirnya dia membesar dalam keadaan suasana berat kepada wanita, sedangkan dia ni orang lelaki sebenarnya. Yang ni tak boleh, yang ni haram kalau sebenarnya dia tukar, dia tukar jantina. Dan pernah berlaku tuan-tuan, yang sebab kami bincang dalam muzakarah haji itu, pasal tahun sebelum tu ada seorang maknya ni dia dah taubat. Dia tanya dia nak buat haji nak macam mana, sebab dia dah operate buah dada. Ada buah dada jadi jadi dia lepas tu dia taubat, dia nak pergi buat haji. Jadi macam mana dia tak buang ni benda tu? Dia kena pakai lelaki lah. Jadi waktu tu yang jadi masalah sikit, bila mana dia pergi Mekah, dia pakai ihram orang lelaki, tapi dia dah biasa hidup cara maknya ni, gaya orang perempuan. Jadi masalah pakai dengan gaya macam nampak orang perempuan tapi pakai ihram orang lelaki. Macam mana agak ni tuan-tuan? Dia tak boleh duduk dengan jemaah ramai, dia terpaksa duduk dengan petugas tambah haji. Petugas tambah haji pun tak berapa nak bani duduk dengan dia, sebab takut jadi fitnah. Itu masalah. Jadi itu berkaitan dengan isu makna yang bertaubat. Isu makna pertama, dia tak termasuk dalam bab punca. Dia hukumnya lelaki juga. Sama lah juga dengan isunya kalau dia mati. Dia mati, hidupnya, cara hidupnya dia buat cara perempuan sampailah dia dah bedah alat kelamin dia. Kalau sekiranya dia mati, macam mana nak hubungikan dia? Kalau sekiranya dia tu maknya jadian, maka dia kena ikut asal kelahiran dia. Kalau dia lelaki, dia kena uluskan seorang lelaki. Kalau dia perempuan, ada pula tomboynya. Kalau perempuan, maka dia kena uruskan dengan cara orang perempuan. Tu mandi lah, tukang mandi tu. Kalau kata mai kena maknya dengan ada buah dada apa lah. Kalau bagi dia pun tak mau, sila bulan daya. Jadi itu bab hukum. Hukum kita kena tentukan. Yang ini penting juga untuk kita faham, dan kadang-kadang berlaku benda tu. Baik, yang kelima, kanak-kanak juga tidak gugur fardu berjemaah. Kalau ramai budak-budak main sembahyang sekalipun, contoh kafar main asar, ramai lah. Tapi awal Qadiyah tu ada 3-4 orang contoh. Yang lain semua budak-budak sekolah kafar sebelah tu main sembahyang dekat 3-4 sah juga lah. Jadi kepanduan fardu kifayah itu tak terangkat, dengan sebab ramainya budak-budak. Jadi budak-budak tak kira. Begitu juga yang keenam, hamba sahaya. Ini tak ada lah, zaman kita tak ada. Kemudian orang yang bermusafir, kalau tempat masjid tak. Kalau sekiranya arena lain, yang tu dia tak termasuk dalam kategori kefarduan fardu kifayah sebab dia bukan masjid, dia tempat singgah. Tapi yang kira ni orang yang musafir ni ialah kalau sekiranya orang musafir main 1 bas 2 bas kan, main singgah masjid kita, tiba-tiba di masjid kita ni tak ada orang main berjemaah, maka tak terangkat kefarduan tu. Orang yang dalam Qadiyah tu berdosa juga, walaupun hak main sembahyang 2-3 bas itu ramai masjid tu nampak syiar, tapi orang kampung tu tak main sembahyang, maka orang kampung tu tetap berdosa sebab tak menghidupkan berjemaah. Baik, kemudian yang ke-8, siapa lagi? Dan orang yang ada padanya uzur daripada segala uzur yang lagi akan datang.
Ini uzur nanti dia akan cerita uzur yang macam mana yang boleh meninggalkan untuk tidak berjemaah. Maknanya dikira sebagai uzur syar'i yang maknanya dengan dia tak main pun tak dosa. Kalau sekiranya dalam kampung tu pun ada dah 3-4 orang yang berjemaah yang lain semua dosa, dia tak dosa. Sebab memang dia termasuk dalam uzur syar'i. Orang yang diberi kelonggaran untuk tidak termasuk dalam kiraan fardu kifayah. Baik. Tetapi sunat berjemaah pada hak mereka itu. Maknanya kalau orang sakit tadi ni, dia dah dapat uzur syar'i dah. Tapi kalau dia main pula untuk berjemaah, dia dapat pahala sunat. Sebab tu siapa yang uzur dia main juga. Mesti hari ni masalah OKU. Disebabkan OKU tu dia main juga. Macam mana susah pun dia main juga sembahyang. Maka orang yang uzur tadi dapat pahala sunat. Pahala sunat. Orang lain dapat, tak dapat apa lah, dapat berjemaah, tapi dia dapat gandaan bonus sunat. Sebab pertama, dia mungkin dah dikategorikan sebagai orang yang terlepas kefarduan kifayah tu, sebab dia termasuk dalam kelompok orang yang uzur syar'i. Tapi dia usaha juga untuk main berjemaah, maka dia dapat pahala jemaah. Nanti dia akan cerita bab apa ni, ataupun golongan yang ke-8 ni dia ada satu tajuk yang khusus. Uzur syar'i yang macam mana, yang dikira tak termasuk dalam orang yang dikira sebagai fardu kifayah. Baik, kemudian yang ke-9, tiada fardu berjemaah bagi lelaki yang bertelanjang. Yang orang tak ada pakaian. Maknanya ada tempat-tempat yang dia tak ada, yang ni fardu takdir. Kalau sekiranya tempat tu dia kena satu musibah, habis pakaian tak ada, maka ada cara yang untuk sembahyang berjemaah, kena buat juga. Tapi dia kata tiada fardu berjemaah bagi lelaki yang bertelanjang. Jadi maknanya kalau sekiranya tak ada pakaian yang boleh menutup aurat, maka bagi mereka tidak wajib menunaikannya secara berjemaah. Okey. Tetapi sunat bagi mereka itu berjemaah jika mereka itu buta, pakat tak nampak aurat orang lain, jemaah sama-sama pakai duk apa-apa, okey, duk kiri kanan. Tiba-tiba memang semua tak pakai baju, tapi tak nampak aurat, tak apalah. Cuma dari segi kesempurnaan solat itu cara tak sah lah. Sembahyang tu tak sah. Yang dia kata tiada fardu tu sebab sembahyang tak sah. Sebab syarat sah sembahyang fardu tu yang pertama menutup aurat, menghadap kiblat. Itu antara syarat-syarat sah solat fardu. Sama ada seorang atau jemaah begini lah. Jemaah ada kaitan dengan jemaah ni, cerita seorang ni. Maknanya tiada fardu bagi orang yang sembahyang dalam keadaan tidak cukup syarat sah dia hanya menghormat waktu saja. Macam kes orang yang tak boleh nak berwuduk lah. Syarat salah satu daripada sah salat itu mesti bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Tapi disebabkan dia tak boleh nak tunaikan syarat tersebut, sembahyang tu dia kena tunaikan juga. Tapi sembahyang tu dikira sebagai sembahyang hormat waktu sahaja. Ini sama dengan kategori orang yang tidak ada pakaian yang boleh menutup aurat dengan sempurna, maka dia hanya hormat waktu. Ini mungkin boleh berlaku dalam kes-kes orang yang kena penjara, kena lokap. Ada setengah lokap. Dulu lah tak tahu lah. Dulu pakai sepeda saja. Duduk dalam lokap, keluar habis pakai sepeda saja. Jadi macam mana nak solat? Dia kena solat juga lah secara hormat waktu. Tapi solat itu tak dikira sebagai solat yang tunai. Lepas tu dia kena ulang balik sembahyang tu. Baik. Tetapi sunat bagi mereka itu berjemaah jika mereka itu buta atau berada di dalam tempat yang kelam, tempat yang gelap. Tempat yang gelap dia sembahyang berjemaah. Tapi sembahyang tu dikira macam mana? Sah tak? Tak, dia kena ulang balik sembahyang tu. Sembahyang tu hanya hormat waktu saja, sebab tak cukup syarat sah. Kecuali dalam keadaan darurat yang sangat-sangat lah. Maknanya
satu tempoh yang panjang. Maknanya tak ada pakaian itu satu tempoh yang panjang. Kalau dalam tempoh yang panjang, maka sembahyang itu dikira dipakai. Sebab kalau sekiranya dia nak ulang balik, mungkin dia dah tak tahu tempoh dah berapa lama lah. Dia dalam keadaan yang macam tu. Baik, tapi benda ni harap-harap tak berlaku dah lah. Cuma ulama fikirkan juga kalau sekiranya berlaku, macam mana jalan penyelesaian dia. Sebab tu ulama-ulama fiqh ni tuan-tuan, dia advance. Mereka fikir satu hukum tu, kalau begini macam mana, kalau begini macam mana, kalau begini, setiap satu tu telah difikirkan oleh para ulama ni. Sebab tu kita tak payah susah-susah. Kita tengok saja kitab-kitab, mereka dah siap dah bagi kita, tolonglah untuk fikirkan sekiranya nak berlaku macam ni macam mana, berlaku macam ni macam mana. Mereka dah tolong ikhtiarkan istihad bagi kita. Itu hebatnya ulama-ulama silam. Sebab mereka betul-betul bila dia tahu satu dalil tu, mereka istihadkan sesuai dengan apa yang bakal berlaku dan keadaan-keadaan yang mungkin berlaku dalam satu-satu situasi. Itu ulama-ulama silam. Sebab tu tuan-tuan, kalau kitab Jawi yang agak kita kata teliti dalam huraian-huraian hukum dia ialah kitab Mughniyatul Tulab. Kalau tuan-tuan baca kitab tu, kadang-kadang tak tergambar kita apa yang dia cerita. Sebab benda tu tak berlaku pun, tapi dia dah cerita dah. Kalau sekarang berlaku macam ni, apa yang bakal kita lakukan, bagaimana pun hukumnya. Termasuklah ada juga dalam bab nikah kahwin. Sampai sekiranya pengantin ni kahwin dengan bakal pengantin yang duduk dalam perut, tak keluar lagi pun, baru mengandung, tapi dah di orang kata apa, dah diikat untuk dijadikan itu sebagai pengantin kepada kawan tu. Jadi macam mana pula? Lahir-lahir saja, beranak angkat terus pak dia bagi kepada hak lelaki ni. Jadi sah tak perkahwinan tu? Perkahwinan tu sah. Sebab wali dia yang mengahwinkan budak tu. Tu sampai tu maka dia punya buat kajian tentang sesuatu hukum. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Dan jika tidak seperti itu, maka berjemaah bagi mereka itu harus dua dan bukannya sunat lagi. Kalau sekali dah tak tahu dah, dah tak ada dah apa yang kita sebut tadi, dah jadi satu keadaan yang berpanjangan, maka mereka terpaksa juga buat untuk menunaikan tanggungjawab kefarduan itu, dan boleh buat dalam keadaan berjemaah, tapi jangan sampai nampak aurat masing-masing. Maknanya telanjang tapi buatlah dalam gelap. Itu kena buat juga. Itu yang Allahu a'lam. InsyaAllah nanti kita sambung pula tempat solat jemaah bagi lelaki dan wanita. Itu sikit ni. Ada pun berjemaah pada semalam Jumaat, maka bukanlah fardu kifayah tapi fardu ain. Itu dia punya kenyataan. Dan kita dah cerita tadi, maknanya dia tak termasuk dalam huraian kita tentang fardu kifayah. Sembahyang Jumaat dia ada bab yang khusus. Dia ada bab yang khusus. InsyaAllah nanti kita akan huraikan tentang sembahyang Jumaat dalam bab khusus, dan tajuk seterusnya ialah tempat solat jemaah bagi lelaki dan wanita. Yang ni dia adalah untuk bincang tentang sambung bangunan macam mana, kan? Macam mana kalau sekarang ni masjid di luar tu bukan masjid, nak sambung macam mana, pintu utama mana, insyaAllah kita akan jumpa dalam kitab ni sebagai panduan kepada kita, insyaAllah. Allahu a'lam. Aku lupa di hadap astagfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina 'ala siratal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa a'malana min ar-riya wa alsinatana min al-kadhib wa 'amalana min al-khiyanah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Da'wahum fiha subhanakallah